A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kuliah kita. Kita menggunakan kitab Baharul Mazi juzuk yang kedua, muka surat 381, bab yang ke-103, bab majaa fi wasfis solah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kaifiat sembahyang. Jadi kita baca hadis yang panjang, kita baca sama-sama. Saya baca. An Rifa'ah bin Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama wa jalisun fil masjidi yauman qala Rifa'atu wa nahnu ma'ahu iz ja'ahu rajulun kal badwi fa shalla fa akhaffa salatahu summa sarafa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaika farji' fa salli fa innaka lam tusalli faraja'a fa shalla summa ja'a fa sallama 'alaihi fa qala wa 'alaika irji' fa salli fa innaka lam tusalli fa fa'ala dhalika marrataini aw salasan kullu dhalika ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaika farji' fa salli fa innaka lam tusalli fa khafa an-nasu wa kabura 'alaihim an yakuna man ahaffa salatahu lam yusalli fa qala ar-rajulu fi akhiri dzalika fa arini wa 'allimni fa innama ana basharun usibu wa ukhtiyu fa qala ajal idza qumtu ila shalah fatawadda kama amarakallah summa tashhad wa aqim fa in kana ma'aka Qur'anun fa aqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu summa rka' fatma inna raki'an summa i'tidal qa'iman summa sujud fa'tadil sajidan summa jlis fatma inna jalisan summa qum fa idza fa'alta zalika faqad tammat salatuka wa inin taqas taminhu syai'an in taqas tamin salatika qala wa kana hadza ahwana alaihim minal awal annahu manin taqasa min zalika syai'an intaqasa min salati wa lam tazhab kullaha. Hadis hasan daripada Rifa'ah bin Rafi' bahawasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam antara ia duduk di dalam masjid pada suatu hari, kata Rifa'ah dan kami sertanya, tiba-tiba datang akan dia oleh lelaki seperti badui, maka sembahyang ia, maka meringan ia akan sembahyangnya. Tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam antara duduk dalam masjid pada suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid, sahabat-sahabat pun ada lah, kami berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah satu orang lelaki ni macam Arab badui ni macam Arab kampung padang pasir punya Arab. Kalau kita ni orang asli semayang tapi dia ringankan semayang tu, macam nampak ringan sangat semayang tu, tak bersungguh-sungguh. Kemudian berpaling habis semayang, maka beri salam. Dia pun beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atas engkau maka hendaklah kembali, maka semayang kau. Nabi kata pergi semayang balik. Kerana bahawasanya engkau tidak semayang, tiada engkau semayang, maka kembali dia. Maka semayang dia pun semayang lagi. Dan datang lagi, beri salam lagi. Maka sabda Nabi, dah habis semayang, dia pergi kat Nabi beri salam. Nabi kata apa? Dan atas engkau maka hendaklah kembali, maka semayang engkau. Nabi kata semayang balik. Maka bahawasanya engkau tak semayang, tadi engkau tak semayang,
dengan perbuatan dia semayang tu nampak macam main je, ringan sangat. Mungkin tak ada dia punya i'tidalnya ke, ataupun nampak macam patuk ayam ke. Maka memperbuat ia akan demikian itu 2 kali atau 3 kali, tiap-tiap yang demikian datang ia akan Nabi SAW, maka beri salam ia atas Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, dan atas engkau maka hendaklah kembali, maka semayang kamu. Datang lagi, Nabi suruh semayang lagi. Maka bahawasanya engkau tiada semayang, maka takut orang-orang dan besar atau mereka itu bahawa ada siapa-siapa yang meringankan semayangnya, tiada semayang itu. Maka takut orang-orang dan besar atas mereka itu bahawa ada siapa-siapa yang meringankan semayangnya, tiada semayang ia. Maka kata lelaki itu, pada akhir yang demikian, maka tunjuklah akan daku dan ajarlah aku, maka bahawasanya hamba orang yang boleh betul dan boleh salah. Tunjukkanlah saya ni kok betul, kok tak betul. Maka sabda Nabi SAW, bahkan boleh apabila berdiri engkau pada semayang, maka mengambil wuduk. Ambil semayang dulu, seperti barang yang disuruh engkau oleh Allah. Ambil semayang, kemudian kamat, kemudian berdiri. Maka jika ada serta engkau Al-Quran, maka bacalah. Dan jika tiada pada, maka pujilah Allah dan takbir akan dia dan mengucap tahlil dan dia. Kemudian rukuk, maka adalah tamakninah hal keadaan rukuk. Kemudian berdiri betul hal keadaan berdiri. Kemudian sujud engkau, maka hendaklah kamu betul hal keadaan sujud. Kemudian duduklah, maka tamakninah engkau hal keadaan duduk. Kemudian berdiri lah. Maka bila engkau perbuat demikian itu, maka sungguhnya telah sempurna semayang engkau. Dan jika engkau kurangkan daripada suatu, nescaya engkau kurangkan daripada semayang engkau, katanya. Dan adalah ini lebih mudah dan atas mereka itu daripada pertama, bahawasanya barang siapa mengurang ia daripada yang demikian, ia akan satu nescaya kurang daripada semayangnya dan tiada hilang semuanya. Hadis hasan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalli thumma jaa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda 'alaihi salam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a rajulu fasalla kama shalla thumma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda 'alaihi salam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji' fasalli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala dhalika salasa mirarin faqala rajul walladhi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni faqala idza qumta ila shalah fakabbir summa qra bima tayassara ma'aka minal qur'an summa ka hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila fa qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan fa'al zalika fi salatika kulliha. Hasan sahih. Daripada Abi Hurairah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ia akan masjid, maka masuk seorang lelaki, maka sembahyang ia, kemudian datang ia, maka memberi salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawab ia atasnya akan salamnya, maka sabdanya kembali engkau, maka dalam sembahyang, maka bahawasanya engkau sembahyang, tiada engkau sembahyang, maka kembali lelaki itu, maka semayang ia sebagaimana telah semayang. Kemudian datang ia kepada Nabi SAW, maka menjawab ia atasnya akan salam, maka sabdanya baginya oleh Rasulullah SAW, kembalilah engkau, maka hendaklah semayang, maka bahawasanya engkau tiada engkau semayang, hingga memperbuat ia akan demikian itu 3 kali. Maka kata lelaki itu, demi Tuhan yang membangkitkan engkau dengan hak, tiada hamba tahu lebih elok lain daripada ini, maka ajarlah olehmu akan daku. Maka sabdanya, apabila mendiri engkau kepada sembahyang, maka adalah takbir, kemudian baca dengan barang yang mudah serta engkau daripada Al-Quran, kemudian rukuk engkau hingga engkau tamakninah hal keadaan rukuk, kemudian bangkitlah engkau hingga betul engkau berdiri, kemudian sujud engkau hingga engkau tamakninah hal keadaannya sujud, kemudian bangkit engkau hingga engkau tamakninah hal keadaannya duduk, dan perbuat olehmu akan demikian itu pada sembahyang engkau sekaliannya. Mungkin lelaki ni tak tahu langsung agaknya, kan?
Hadis yang lain, an Muhammad bin Amri bin Atha an Abi Humaidin As-Sa'di qala sami'tuhu wa huwa fi ashratin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhum Abu Qatadah bin Rabi'i yaqulu anna a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ma kunta aqdamana lahu suhbatan wala aktsarana lahu ityanan qala bala qalu fa'rid faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah idala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi summa yukabbiru fa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi summa qala Allahu akbar wa raka'a summa i'tadala falam yusawwib wa ra'sahu walam yuqni' wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi thumma qala sami'a Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa'tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan thumma ahwa ila al-ardi sajidan thumma qala Allahu akbar thumma jafa adudaihi an ibtaihi wa fataha asabi'a rijlaihi thumma thana rijlahu yusra wa qa'ada 'alaiha thumma i'tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan thumma hawa sajidan thumma qala Allahu akbar thumma thana rijlaihi wa qa'ada wa'tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi thumma nahadha thumma sana'a fi rak'ati saniyati misla zalika hatta idza qama minas sajdataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi kama sana'a hina iftataha as-salah thumma sana'a kadzalika hatta kanati rak'atul lati tanqadi fiha salatu akhara rijlahu yusra wa qa'ada 'ala shiqqihi mutawarrikan thumma sallam. Hadis hasan sahih daripada Muhammad bin Amir bin Atha daripada Abi Humaid As-Sa'idi, katanya aku dengar akan dia padahal ia dalam 10 daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang daripada mereka Abu Qatadah bin Rabi' berkata, ya, aku lebih tahu daripada kamu sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka itu, tidak ada engkau lebih dahulu daripada kami baginya bersahabat dan tiada lebih banyak daripada kami baginya datang. Katanya bahkan berkata mereka, maka hendaklah datangkan. Maka katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri ia kepada sembahyang betul ia hal keadaannya berdiri betul dan mengangkat akan tangannya sehingga membetuli ia dengan keduanya akan dua bahu. Kemudian mengangkat takbir ia, maka apabila menghendaki ia bahawa ia rukuk, mengangkat ia akan dua tangan hingga membetuli ia kedua akan dua bahu. Sama macam angkat takbiratul ihram. Ini lepas-lepas kita dah baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri betul, angkat takbir itu betul. Ni lepas tu masa nak rukuk pun sama juga. Kemudian maka apabila menghendaki ia bahawa ia rukuk, mengangkat ia akan dua tangannya hingga membetuli ia dengan keduanya akan dua bahunya, kemudian berkata Allahu akbar dan rukuk ia, kemudian i'tidal ia, maka tiada tunduk sangat akan kepalanya dan tiada menongak dan menghantar ia akan dua tangan atas dua lututnya. Kemudian berkata sami Allahu liman hamidah dan mengangkat tangannya dan i'tidal ia sehingga kembali tiap-tiap tulang pada tempatnya hal keadaan betul. Maknanya masa naik pun sami Allahu liman hamidah pun mengangkat tangannya dan i'tidal. Angkat tangan ni macam mana? Samalah macam takbiratul ihram. Kan? Angkat tangan tu samalah macam takbiratul ihram.
Ada yang angkat style macam berdoa pun pelik juga. Angkat tangan macam takbiratul ihram, maknanya kan tukar-tukar. Ada dia tak angkat tangan, dia pergi macam baca doa kunut. Kemudian mengangkat tangan dan i'tidal, ia hingga kembali tiap-tiap tulang pada tempat. Maknanya i'tidal berdiri betul-betul, jangan bengkok lagi dah turun untuk sujud. Bila i'tidal maknanya kembali kepada qiyam. Betulkan tulang tu balik. Kemudian menyungkurkan diri kepada bumi. Keadaan sujud. Menyungkur tu sungkur sujud, bukan tersungkur. Ada dalam satu masalah, dia kata sekiranya satu orang tu dia ditolak, dia dah i'tidal, ya Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, lepas tu cucu dia tolak. Cucu lah, anak semua dah besar-besar kan, cucu yang kecil ni tolak, dia tolak atuk dia, jatuh tersungkur. Lepas tu dah tersungkur, dia pun alang-alang dah tersungkur ni, tahuilah sujud. Sujud dia tak terpakai kerana bukan qasad dia tu sujud. Tersungkur. Ini sini dia kata, kemudian dah betul tulang balik, lepas tu dia pun sujud, menyungkurkan diri kepada bumi hal keadaan sujud. Menyungkur ke mana, dia turun sujud. Kemudian berkata Allahu Akbar, kemudian merenggang ia akan dua kucing-kucingnya daripada ketiaknya, renggang. Ini kita panggil kucing kan, bukan kita ambil kucing kita letak jauh-jauh kucing. Ni kucing ni, renggangkan. Kemudian daripada ketiaknya, dan membuka ia akan segala jari dua kakinya. Kemudian dua jari, segala jari, renggangkan segala jari kaki. Kemudian lipat ia daripada kaki kiri, duduk ia atasnya. Kemudian betul ia hingga kembali tiap-tiap tulang pada tempat hal keadaan betul. Bangun balik, berdiri betul. Kemudian tunduk ia keadaan sujud. Kemudian berkata Allahu Akbar. Kemudian melipat ia akan dua kakinya, dan duduk ia membetuli ia hingga kembali tiap-tiap tulang pada tempatnya. Kemudian bangun ia, kemudian betul. Kalau duduk antara dua sujud tu pun betulkan balik tulang. Duduk antara dua sujud tu maknanya duduk antara dua sujud, mau betulkan tulang dia tu. Kemudian bangun ia, kemudian buat ia pada rakaat yang kedua seumpama demikian, sehingga apabila bangun ia daripada dua sujud, mengucap takbir Allahu Akbar dan mengangkat dua tangannya sehingga membetuli ia dengan keduanya akan dua bahunya, sebagaimana perbuat ia ketika memulai akan sembahyang. Kemudian membuat seperti demikian hingga adalah rakaat yang selesai padanya oleh sembahyangnya, maka mentakhir ia akan kaki yang kiri dan duduk ia atas sebelahnya, sebelah hal keadaan mutawarrik, kemudian memberi salam. Ini bab-bab yang secara detail kita dah baca dah sebenarnya sebelum ni. Ketahuilah kiranya saudaraku telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan beberapa riwayat hadis menunjukkan atas kelakuan sembahyang dengan perhatian yang bagus dan kenyataan terang yang boleh dipetik daripada berpuluh-puluh masalah. Dengar hadis diterangkan oleh Tirmizi, katanya riwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam antara ia duduk dalam masjid pada satu hari dengan segala sahabat. Kata Rifa'ah bin Rafi', padahal kami sertanya. Tiba-tiba di dalam ia duduk dengan sahabat itu, datanglah akan dia oleh seorang lelaki seperti badui, maka sembahyang ia, maka meringan ia akan sembahyangnya, yakni tiada diperbuat dengan sempurna tamakninah, segala rukuknya dan sujudnya, bahkan sembahyangnya dengan bersegera rukuk dan sujud. Sembahyang cepat, jadi tak sempurna, tamakninahnya tak ada. Kemudian daripada telah selesai ia daripada sembahyangnya, berpalinglah ia berhadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendak memberi salam kepadanya. Maka manakala sampai ia di hadapan Rasulullah, lalu ia pun memberi salam kepada, seperti dikatanya, Assalamualaikum ya Rasulullah.
atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seorang yang masuk dalam masjid itu tiadalah disuruh akan dia memberi salam pada orang yang di dalam lebih dahulu. Kita tengok. Kemudian daripada telah selesai daripada semayangnya lelaki tadi, dah habis semayang, berpalinglah ia berhadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah habis semayang, barulah dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberi salam kepadanya. Maka manakala sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia pun memberi salam seperti dikatanya. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seseorang yang masuk di dalam masjid itu tiadalah disuruh akan dia memberi salam pada orang yang di dalamnya lebih dahulu, kerana menghormatkannya. Bahkan yang sayugia memberi hormat akan Baitullah, yakni masjid Allah lebih dahulu, iaitu dengan sembahyang tahiyatul masjid. Demikianlah masuk masjid, tak payahlah sibuk nak salam orang. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Kan? Orang tengah dengar khutbah sibuk dia nak beri salam juga. Kan? Masuk masjid, cara hormat rumah Allah tu dengan sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian daripada itu berhadaplah kepada siapa yang hendak dihadap, sebagaimana diperbuat sahabat di hadapan Nabi yang di atas ini tadi. Tak payah peduli kalau kita masuk masjid tu dah habis tu. Kan? Ini kadang-kadang apa orang kata, orang Melayu kan, tengah khutbah ni ada nampak macam bagus sangat kan. Ada satu ustaz tu dalam kita tengok dalam YouTube ke apa, ustaz tu dia berkhutbah. Dalam khutbah tu dia marah jemaah. Kan? Dia kata, tuan-tuan ni nampak cara pakai tu macam alim sangat, dia kata. Yang pakai jubah, pakai serban apa semua, dia kata. Orang baca khutbah dia sibuk semayang. Kalau nak semayang masa azan yang kedua tu dah boleh semayang dah. Tak payah nak tunggu. Ini masa orang azan tu berdiri tegak sampai habis. Sampai habis azan, katik dah mula khutbah, dia pun baru nak semayang. Nampak cara tu macam alim sangat dah. Dia kata kan. Lainlah kalau semayang azan yang pertama. Ini azan yang kedua tu nak menjawab azan tu sunat, nak mendengar khutbah tu wajib. Dia kata, nampak tu alim sangat dah. Dia kata, tuan-tuan depan saya ni, dia kata kan, dengan pakai serban, pakai jubah, tapi dalam bab tu pun tak lulus lagi. Kita rasa kita beradab sangat dah, kan? Tapi tak kena. Apabila telah memberi salam lelaki itu akan Nabi SAW, maka Nabi pun menyahut akan salamnya, kata Rifa'ah. Faqala Nabi SAW, maka sahut Nabi SAW akan salamnya dengan kata, wa'alaika, dan atas engkau, selamat dan sejahtera. Rupa-rupanya sembahyang lelaki yang memberi salam itu telah diperhatikan oleh Nabi SAW akan tunduk bangkitnya dan rukuk sujudnya sebagai sembahyang tiada sempurna tumakninah. Maka manakala habis sahut salam lalu bersabda ia Nabi bagi lelaki itu, maka naklah engkau kembali semayang, hai lelaki, kerana bahawasanya engkau semayang itu tiada semayang seperti orang yang sempurna semayangnya. Kalau maknanya Nabi ajar kita kan, kalau kita manalah tahu, kita tengok orang semayang tiba-tiba, kain baju dia terangkat, nampak lurah dendam tu. Orang lelaki ni kadang-kadang budak-budak ni semayang pakai t-shirt singkat, bila dia rukuk tu kan, menampakkan lurah dendam dia tu. Lepas tu kita pula tak tegur, dosa juga kita kan. Cakap, dek, semayang balik semula tu, kau masa kau tunduk tadi tu sampai terangkat nampak aurat. Kan? Jadi boleh kita menegur sebab dah tak sah kan. Bila didengar oleh lelaki itu akan suruh Nabi dengan sedemikian, ia pun kembali semayang seperti kata Rifa'ah. Maka kembali ia, maka semayang ia sebagaimana semayang pertama tadi. Ialah Nabi suruh ulang, tapi Nabi belum tunjuk lagi.
Dia pun sembahyang sama juga macam yang pertama. Kerana ia belum tahu sembahyang yang sempurna, maka apabila telah selesai sembahyang, selesai ia daripada sembahyang dan memberi salam, kata Rifa'ah, kemudian datang lelaki itu dan mendapatkan Nabi memberi salam selama ia atasnya sallallahu alaihi wasallam seperti yang terdahulu tadi. Maka sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atas engkau sejahtera dan selamat. Kemudian disuruh oleh Nabi lagi akan dia mengulang sembahyang dengan sabdanya, hendaklah engkau kembali engkau hai lelaki, maka kerjakan olehmu akan sembahyang, kerana sembahyang engkau belum sempurna. Apabila didengar oleh lelaki itu akan suruh Nabi yang demikian, maka memperbuat ia akan sembahyang ia sebagaimana kata Rifa'ah, maka memperbuat ia akan sembahyang seperti yang tersebut 2 kali atau 3 kali. Tiap-tiap yang demikian itu datang ia mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tapi dia ni kira dia tak malu jugalah ke. Dah salah tu datang ke. Assalamualaikum. Beri salam lagi. Nabi suruh sembahyang ke. Kalau kita hilang mana tadi? Dia dah malu. Kan? Maka memperbuatkan sembahyang seperti yang tersebut 2 kali atau 3 kali. Tiap-tiap yang demikian itu datang ia mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memberi salam ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan dia kembali memperbuat sembahyang kerana belum sempurna, dan Nabi pun tiada jua ia mengkhabarkannya kesempurnaan. Nabi tak beritahu lagi sehingga berapa kali supaya tiada lelaki itu meringankan ajarnya. Manakala ia mengajarnya dengan kerana itu disusahinya lelaki itu dengan mengerjakan sembahyang beberapa kali. Bagi dia ni sembahyang ni. Dah beri salam. Tadi kau tak sembahyang lagi. Maka sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salamnya dengan katanya wa'alaika. Kemudian disuruh lagi sembahyang akan lelaki itu bagi menyempurnakan sembahyang yang cukup sempurna dengan tamakninah, sabdanya, maka hendaklah engkau kembali sembahyang engkau kerana bahawasanya tiada engkau sembahyang. Kata Rifa'ah lagi, maka sudahlah takut orang-orang melihatkan perbuatan Nabi ke atas lelaki itu, dan sudahlah jadi besar gempar atas mereka itu, bahawa adalah orang yang meringankan sembahyangnya, tiadalah sembahyangnya itu terpakai. Yang lain pun dah risau. Ini kes serius ni. Apakala sudah berapa kali telah disuruh Nabi demikian itu, maka kata lelaki itu kepada Nabi pada akhir beberapa suruh Nabi sembahyang ke atasnya, maka tunjukkanlah akan hamba, ya Rasulullah, dan ajarlah akan hamba. Maka hanya menghamba itu orang yang boleh betul dan boleh salah. Maka dengan kerana itu ajarlah hamba dan tunjukkan hamba. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebetulnya maka dengarlah olehmu ajaranku, iaitu apabila hendak mengerjakan engkau akan sembahyang, maka hendaklah engkau mengambil air sembahyang sebagaimana suruh Allah akan daku, dengan membasuh muka dengan niat wudu pada waktu sampai air pada 1 juzuk daripada muka, dan kemudian basuh tangan sampai siku, menyapu kepala dan membasuh kaki sampai ke tumit serta tertibnya. Kemudian mengucap tasyahud sampai ke tumit ni, maknanya sampai kita belajar sampai ke janganlah luis sangat. Ini secara apa kata? Dalam bab secara lebih lanjut, tengoklah bab cara ambil wuduk. Maka kata ulama, barangkali maksud tasyahud di sini yakni qamat. Dengan kerana itulah telah berkata orang yang mewajibkan qamat itu menjadi dalilnya kerana Nabi mengajar fardu pada masa itu. Kemudian daripada itu bersabda Nabi, maka jika ada serta engkau Al-Quran, maka baca olehmu akan dia. Yakni jika tahu Fatihah atau surah daripada Quran, ayat baca akan dia. Dan jika tiada tahu Al-Quran, maka ucap Alhamdulillah dan mengucap takbir, dan mengucap takbir akan dia dengan kata Allahu Akbar, dan mengucap tahlil dengan kata La ilaha illallah atas kadar Fatihah. Jadi ini Nabi ajar orang yang belum tahu apa lagi, kan? Kalau kita kata oh bolehlah, janganlah pula. Ini kita baca hadis. Yang nak mengeluarkan hukum daripada hadis ialah ulama fiqh pula. Macam ni bacaan ni, rukun-rukun sembahyang dah siapkan. Ini dalam bab lain. Jangan kita kata kita membaca kan, dan jika tidak tahu baca maka ucap boleh Alhamdulillah ya, kan? Jangan pula. Ini dia
ajar satu hadis yang lain. Kemudian daripada selesai baca Fatihah atau Quran dalam rukuk, maka hendaklah tamakninah engkau, yakni berhenti dan diam, tiada mengerakkan tubuh hal keadaan engkau itu rukuk. Maka janganlah buat sembahyang seperti yang kamu buat dengan tiada tamakninah. Jangan buat macam tu, tak ada pada rukuk, tak laju je, i'tidal, sujud semua laju. Kerana sembahyang seperti demikian itu sembahyang patuk ayam namanya. Kemudian daripada sudah rukuk, maka hendaklah engkau berdiri betul. Maka dari sini setengah daripada Hanafi tiada wajib tamakninah pada i'tidal, maka boleh dibuat i'tidal sebagaimana nama i'tidal sudahlah. Maka dari sini kemudian daripada rukuk, maka hendaklah engkau berdiri tegak betul, diri tegak betul. Kemudian sujud. Maka di sini setengah daripada Hanafi, mazhab Hanafi tidak wajib tamakninah pada i'tidal, maka boleh diperbuat i'tidal sebagaimana nama i'tidal sudah, gitu kan. Jadi kenapa berbeza di kalangan mazhab? Kerana mereka mengambil daripada hadis ni, lalu mereka meletakkan sendiri hukum kerana mereka ini mujtahid mutlak dalam bab mengeluarkan fatwa. Maka di sini sengaja kemudian sujudlah kamu, maka adalah betul sujud hal keadaan dalam sujud. Sujud betul-betul. Kemudian duduklah engkau antara dua sujud, maka hendaklah tetap duduk, itu hal keadaannya duduk antara sujud, duduk sekejap. Kemudian daripada duduk antara dua sujud, kembalilah sujud yang kedua, kemudian bangun berdiri mengerjakan rakaat yang lain dengan cukup tamakninah pada rukuk, sujud, duduk, i'tidal dan duduk antara dua sujud, semuanya ada tamakninah. Maka apabila engkau buat akan demikian, yakni engkau sembahyang dengan cukup tamakninah pada segala rukuk dan sujudnya, maka sungguhnya sempurnalah sembahyang engkau. Dan tiadalah ia seperti sembahyang engkau yang telah engkau buat beberapa kali seperti sembahyang patuk ayam tu. Sembahyang betul-betul ada tamakninah. Jangan buat macam tadi. Tadi itu macam sembahyang patuk ayam. Dan jika kurang kau daripada satu, saya kurang engkau daripada sembahyang engkau. Yakni jika kurang sembahyang engkau itu pada fardunya, saya batallah sembahyang. Dan jika kurang pada sunat-sunatnya, tidaklah membatalkan sembahyang. Kalau yang sembahyang tu, yang rukun-rukun sembahyang kau kurang, tak sah. Kalau yang sunat-sunat tu tidaklah batal. Kata Rifa'ah, dan adalah ini yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in taqasat minhu syai'an ila akhir. Itu lebih mudah dan lebih senang hati daripada yang pertama, yakni daripada perbuatan Nabi menyuruh orang lelaki berapa kali ulang sembahyang, kerana telah datang pada sangka mereka itu siapa yang meringankan sembahyang tiadalah sembahyang. Maka perkataan Nabi yang lagi menyenangkan hati mereka ialah sabdanya, barang siapa kurang daripada demikian itu pada fardunya, saya kurang sembahyang, yakni batal sembahyang itu, ataupun kurang daripada demikian itu sunatnya, saya kurang pahala dan fadilatnya. Kalau kita kurangkan yang fardu, yang rukun-rukun, batal sembahyang. Kalau kita kurangkan yang sunat, kuranglah pahala dan fadilatnya, dan tiadalah hilang semuanya. Sebagaimana sangka segala sahabat, apakala diingatkan sembahyang, saya batal semuanya. Tengoklah pula yang kita kurangkan tu kat mana. Kita tak nak baca doa iftitah, kuranglah pahala. Tak nak baca subhanarabbiyal azimi wa bihamdih, kuranglah pahala. Tapi kalau kita tak nak baca Fatihah, bukan kurang pahala, batal sembahyang. Kata Abu Aisyah bermula hadis Rifa'ah ini ialah hadis hasan, dan sungguhnya telah diriwayatkan daripada Rifa'ah akan hadis daripada ketiadaan satu wajah, banyak sumber, banyak lagi daripada lain-lain riwayat. Dan telah dikeluarkan oleh Tirmizi satu lagi hadis yang menunjukkan sifat sembahyang sempurna dan terbilang pada syarak dengan katanya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ia akan masjid. Maka masuk seorang lelaki, kemudian daripada masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, nama lelaki itu Halaf bin Rafi', nenek datuk kepada Ali bin Yahya bin Abdullah ibn Khalid. Maka sembahyang ia 2 rakaat. Sembahyang tersebut bagi riwayat Nasa'i. Tetapi adakah sembahyang itu sunat atau fardu? Bermula yang zahir ialah sunat. Sembahyang sunat. Yalah. Sebab kalau sembahyang fardu, mereka mungkin sembahyang berjemaah. Tetapi adakah sembahyang itu sunat atau fardu? Bermula yang zahirnya ialah sunat, dan yang lebih hampir kepada faham ialah sunat tahiyatul masjid. Kemudian daripada ia telah sembahyang 2 rakaat itu, datanglah ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memberi salam ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, Assalamualaikum ya Rasulullah.
Maka membalas akan jawab Nabi SAW atasnya akan salamnya dengan katanya Waalaikumsalam. Maka kemudian daripada telah menjawab akan salamnya, bersabdalah ia kepadanya, kembalilah engkau, maka hendaklah sembahyang engkau, kerana bahawasanya engkau tiada sembahyang akan sebagai sembahyang sempurna. Maka kembali lelaki itu, maka sembahyang ia sebagaimana telah sembahyang ia dengan tiada cukup sempurna sebagai kehendak syarak. Kemudian datang ia kepada Nabi SAW memberi salam pula sebagaimana salam tadi dengan katanya Assalamualaikum. Maka menjawab Nabi atasnya akan salamnya dengan katanya Waalaikumsalam. Maka kemudian daripada menjawab akan salam lelaki itu, maka bersabda baginya Rasulullah SAW, hendaklah kembali engkau, maka semayang engkau, kerana bahawasanya engkau tiada semayang akan semayang yang sempurna. Kata Abi Hurairah, hingga memperbuat ia akan demikian itu semayang yang disuruh Nabi ulang itu 3 kali. Maka apabila sudah berapa kali disuruh Nabi ulang beberapa semayang itu dengan sempurna, maka pada akhirnya berkatalah itu lelaki, dah banyak kali dah ni ulang. Lalu dia pun berkata, demi Tuhan yang membangkitkan engkau dengan sebenarnya, menjadi pesuruhnya dan kekasihnya, ya Rasulullah, tiadalah hamba tahu lebih baik kelakuan semayang lain daripada ini. Dan inilah yang sebaik-baik semayang dan sesempurna-sempurna yang hamba ketahui. Maka ajarlah hamba bagaimana pula lebih sempurna daripadanya. Apabila didengar oleh Nabi akan akuannya tiada tahu semayang yang lebih sempurna, maka sabdanya, apabila hendak semayang engkau, maka berdirilah engkau serta ucap takbir dengan kata Allahu Akbar, dan pula adakah niat semayang dalamnya. Kemudian baca olehmu dengan barang yang mudah daripada Al-Fatihah, daripada Al-Quran, iaitu Fatihah. Fatihah ni mudah. Surah Al-Fatihah ni surah mudah. Budak 3 tahun pun pandai baca. Sebab tu kalau orang kata mu'allaf, banyak orang mu'allaf, dia pergi masjid apa, dia gunakan nama apa? Dia gunakan mintalah derma, minta sembahyang. Saya ni mu'allaf. Kan? Berapa tahun dah mu'allaf? Dah 7 tahun. Suruh baca Fatihah. Fatihah tu tengok macam mana orang-orang Rohingya kan. Pakai kopiah apa dengan janggut apa semua, minta derma. Fatihah pun tak tahu. Fatihah ni satu surah Al-Quran yang mudah. Budak 3 tahun pun boleh baca. Ulang baca. Tak logik. Kalau dah Islam, lama dah Islam, ataupun memang Islam tapi tak tahu baca Fatihah. Hendaklah kamu baca barang yang mudah daripada Al-Quran. Iaitu apa dia? Surah Al-Fatihah. Tak percaya tengoklah budak-budak kecil. Dia Fatihah dia akan pandai dulu. Qul Allah pun dia belum pandai lagi, tapi Fatihah memang mudah dihafal. Kerana bahawasanya lah mudah bagi tiap-tiap seorang. Dan pula tersebut dalam Sunan Abi Daud, baca oleh muakan Al-Quran, yakni Fatihah, atau dengan barang yang dikehendaki Allah. Kemudian daripada sudah baca Fatihah, maka dalam engkau rukuk dengan tumakninah, keadaan engkau rukuk itu tadi. Kemudian bangkit engkau daripada rukuk sehingga betul hal keadaan engkau berdiri. Kemudian daripada sudah sempurna tidak engkau yang cukup dengan tumakninahnya, hendaklah sujud hingga engkau tumakninah hal keadaan engkau sujud. Kemudian bangkit daripada sujud hingga tumakninah engkau hal keadaan yang engkau duduk antara dua sujud. Dan perbuatlah olehmu akan demikian semayang cukup dengan tumakninah pada semayang engkau sekalian, sama ada fardu ataupun sunat. Kata Abu Isa, bermula hadis hasan lagi sahih. Kenapa berlaku bila bulan puasa esok keluarlah video. Nanti bulan puasa nanti keluarlah video sembahyang tarawih di satu surau ke masjid di Indonesia. Allahu Akbar, habis 20 rakaat. Jadi orang pun akan tanya, sah tak sah ni ustaz? Tak sah lah. Dia sembahyang sunat ke sembahyang fardu mesti ada tumakninah. Tapi dia kata sah. Pandai dia lah, tak sah. Mesti ada tumakninah sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Amin. Sudah amin. Tak percaya nanti bulan puasa ni dia akan keluar video tu. Video yang rare. Masalah, fardu sembahyang itu mengapa tiada diajar akan kesemuanya? Okey. Ni tadi kita baca hadis, ini barulah keluar dia punya masalah daripada hadis tadi. Dah 7 nak kata 7.30, kita berhenti sampai sini dulu, saya sambung tu. Kitab Asal Fardu Ain.
Muka surat. Baik murid-murid, buka kitab yang lagi satu. Muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Wahdaniyah. Yang keenam, wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Esa. Apa makna esa? Tidak berbilang. Apa makna tidak bilang? Tidak banyak. Siapa yang esa ni? Tuhan yang maha esa satu. Tidak berbilang, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak berbilang. Wajib bagi Allah bersifat dengan wahdaniyah, iaitu esa, tidak berbilang pada zat. Allah itu sendiri esa, sifatnya pun esa, perbuatannya pun esa, dan mustahil atasnya bersifat dengan ta'addud, berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan pada af'al. Wahdaniyah iaitu esa, tidak berbilang pada zat, pada sifat dan af'al. Hanya kalau kata segi sifat, Ar-Rahman, pemurah, tak ada yang pemurah. Ada Allah maha pemurah, orang ni pun dia maha pemurah juga. Ada pula yang lain maha pemurah, tak ada. Begitu juga perbuatan yang menjadikan, ada juga yang menjadikan, tak ada. Bukan sahaja segi sifat, segi zat Allah tu sendiri esa, begitu juga dengan sifat dan af'alnya. Ini menafikan perkara, iaitu esa pada zat menafikan kam mutasil, iaitu zat Allah tidak tersusun daripada dua zat atau benda-benda atau jauhar. Macam kita ni bersusun, cantuman daripada yang halu-halu maka jadilah. Maknanya daripada ni, daging ni pun boleh dihancur-hancurkan lagi. Daripada situ boleh dicantum-cantum. Daripada sekecil-kecil sekecil-kecil benda lah, maka dicantum-cantum baru jadi besar. Iaitu zat Allah tidak tersusun daripada dua zat atau benda atau jauhar, atau lebih seperti tersusun daripada darah, daging, tulang, urat dan lain-lain. Itu makhluk macam kita ni, tersusun daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi tu, dengan tulang, dengan apa, maka barulah jadi kita macam ni. Jadi Allah tu tidak tersusun daripada macam makhluk. Kan munfasil, iaitu tidak ada zat lain yang serupa dengan zat Allah. Tak ada zat yang lain yang serupa. Esa pada sifat, menafikan kam mutasil, iaitu Allah tidak mempunyai atau lebih sifat yang sama seperti mempunyai dua atau tiga sifat qudrah. Lihat Tuhfatul Murid. Ini dia punya rujukan. Kam munfasil, iaitu tidak ada zat lain selain Allah yang serupa dengan sifat Allah. Esa pada af'al, perbuatan, menafikan, iaitu kam munfasil, iaitu apa sahaja yang berlaku kepada makhluk hakikatnya semua daripada perbuatan Allah, bukan yang lain. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Jika Allah tidak esa, maka akan ada banyak Tuhan. Jika Allah tidak esa, kalau Allah ni banyak, kalau Allah ni Tuhan ni berbilang-bilang, maka akan ada banyak Tuhan. Jika ada banyak Tuhan, maka ia menunjukkan setiap Tuhan itu lemah. Kalau banyak Tuhan, menunjukkan Tuhan ni lemah. Kenapa pula dia perlu ramai? Kan dia maha berkuasa. Jadi kalau banyak menunjukkan lemah, maka
makhluk serta alam semesta ini akan berlaku kebinasaan. Kalaulah Tuhan ni banyak, maka Tuhan ni lemah. Bila lemah, macam mana nak mentadbir alam semesta ni? Pastilah alam ini akan berlaku kebinasaan. Tetapi dengan penyaksian kita, alam ini berjalan dengan sempurna. Siangnya elok 12 jam, malamnya elok 12 jam. Kalau Tuhan tu banyak, kalau kita nak tengok perbahasan yang lebih lanjut, dia bawa dalam kitab lain. Dia kata kan, ini yang wajib. Fardu ain. Dia kata, kalau Tuhan ni banyak, maka sudah pasti alam ni akan binasa. Tetapi dengan musyahadah kita, dengan kita melihat sendiri bahawa alam ni sudah ada, kan? Menunjukkan alam ini ditakbir oleh Tuhan yang Esa. Kalau Tuhan tu banyak, pastilah huru-hara lah dunia ni. Sekejap kita duduk, sekejap tuk malam. Tadi siang. Rupanya Tuhan ni dia nakkan malam, yang ni nak siang. Bergaduh pula antara mereka. Maka mustahil. Kan? Qudrah. Berkuasa. Qudrah. Wajib bagi Allah bersifat dengan qudrah, iaitu berkuasa, dan mustahil atasnya bersifat dengan ajzun, lemah. Sifat qudrah, sifat berkuasa ialah satu sifat yang wujudi, ada dirinya, yang berdiri pada zat Allah, yang dengannya Allah mengadakan mungkin. Kalau sebut mungkin maknanya makhluk, dinamakan ijad atau meniadakan. Dengan sifat qudrah inilah Allah Ta'ala mengadakan dan Allah Ta'ala mentiadakan. Ya'dam. Dengan sifat qudrah, sifat berkuasa, Allah berkuasa melakukan apa sahaja kepada makhluknya, seperti menjadikan, mematikan, menjaga, mengurnia, memusnahkan dan lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dengan sifat qudrah, Allah mengadakan dan mentiadakan. Allah nak bagi satu orang ni, kan, bila kahwin ada anak, ataupun bila kahwin Allah tak nak bagi anak, itu dengan sifat kuasa Allah Ta'ala. Dia Maha berkuasa. Jika Allah tidak bersifat dengan qudrah, dia tidak bersifat dengan sifat berkuasa, maka dia bersifat dengan lemah. Ia adalah satu kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Wujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat qudrah. Lihat huraian 4 serangkai sifat ma'ani. Dia dalam sifat 20 ni dia ada pecah 4 sifat. Satu sifat nafsiyah. Tapi dalam ni dia tak huraikan. Dia tak huraikan saya rasa. Sebab dia nak huraikan, dia huraikan yang wajib-wajib je. Ini yang asas untuk kita lepas fardu ain. Kalau nak lebih lanjut, dia membahaskan sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, kemudian sifat ma'nawiyah. Lepas tu dia akan bahas lebih lanjut lagi, maka itu dalam kitab tauhid yang lain. Ini kita lepas fardu ainnya. Jadi Allah tu bersifat dengan sifat qudrah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat qudrah, maka Allah itu lemah. Mustahil Tuhan itu lemah. Kerana apa? Kerana wujudnya makhluk ni menunjukkan Allah itu Maha berkuasa. Dalil, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Catatan. 4 serangkai sifat ma'ani, sifat yang wujud pada zat Allah. Allah menjadikan atau meniadakan. Allah menjadikan atau meniadakan makhluk dengan kesepaduan 4 sifat ma'aninya, iaitu sifat hayah, ilmu, iradah, kehendak, qudrah. Sekiranya salah satu saja daripada tidak ada, maka makhluk juga tidak ada. Ini sifat ma'ani. Hayah dengan sifat hidup. Mustahil Allah itu tak hidup. Ilmu, iradah dan qudrah, dengan 4 sifat ma'ani ni, kalau salah satu tidak ada, mustahil makhluk ni ada. Kan? Allah menjadikan atau meniadakan makhluk
dengan sifat kudrahnya, mengikut kesepakatan sifat iradahnya, kehendaknya, bukan kehendak kita. Semua atas kehendak Allah berdasarkan sifat ilmunya, dan ketiga-tiga sifat itu, kudrah, iradah, berkuasa, berkehendak, dan ilmu, disahkan, dibenarkan dengan adanya sifat hayah. Kalau tidak bersifat dengan hayah, maka mustahil adanya kita, adanya makhluk ni. Karena dalam tauhid ni disebut mungkin. Mungkin maknanya makhluk. Menjadikan ijad, meniadakan i'dam. Jadi kadang-kadang kita tauhid ni tang istilah tu yang kita jadi. Kadang-kadang tak sebut makhluk, dia sebut menjadikan mungkin. Mungkin pula kan. Kadang-kadang istilah tu. Iradah, perkehendak. Kalau kita kadang-kadang dalam setengah kitab tauhid tu, dia tak tulis perkehendak, dia tulis iradah, berkehendak. Kan? Yang ni dia tulis perkehendak. Kerana dia mengikut ada kitab tauhid yang masyhur, Baquratul Amani. Dia pengarang kitab tu meletakkan makna iradah ni makna perkehendak, bukan berkehendak. Kerana dia nak membezakan, saya pun nak menguraikan pun tak berapa nak pandai, tapi berkehendak dengan perkehendak ni tak sama maksud dia. Jadi di sini dia letakkan iradah ni makna perkehendak. Wajib bagi Allah bersifat dengan iradah, perkehendak, dan mustahil atasnya bersifat dengan karahah, terpaksa atau tergagah dalam menentukan sesuatu terhadap makhluk. Mumkinat, makhluk ni disebut mumkinat. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat iradah, berkehendak, dan mustahil atasnya bersifat dengan karahah, terpaksa. Maknanya setiap apa yang berlaku adalah atas kehendak Allah. Mustahil Allah melakukan sesuatu kerana terpaksa. Mustahil. Kerana apa? Kalau Allah Ta'ala melakukan kerana terpaksa, lemah. Kena paksa pula. Terpaksa Allah buat. Sifat iradah ialah satu sifat wujudi, ada dirinya, yang berdiri atas zat Allah, yang dengan namanya Allah menentukan, mentakdirkan sesuatu terhadap makhluk. Allah berfirman, fa'alul lima yurid, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Apa sahaja yang berlaku ke atas makhluk ni, semuanya adalah atas kehendak Allah. Allah mentakdirkan sesuatu. Walaupun kita berdoa, apa yang kita doa tu dapat, maka bukan kerana Allah mengikut apa yang kita hendak tu. Allah bagi itu sebab atas kehendak Allah. Kita merancang tak jadi. Sebab apa? Bukanlah perancangan kita yang menentukan. Yang menentukan adalah, sebab tu dalam istilah kita merancang. Kita ni merancang. Tapi yang menentukan hanyalah Allah. Pandai macam mana pun, kau terror macam mana pun, gunalah formula macam mana pun, kalau Allah tak berkehendak, maka perkara tu tidak akan berlaku. Tak payahlah nak kata sebab kita ni pandai apa semua, tak ada. Jika Allah tidak bersifat dengan iradah, maknanya kalau berlaku ni, sesuatu ni bukan sebab Allah, kehendak Allah atas kita ni. Kita semua berkumpul pakat, paksa Allah turunkan hujan. Kita paksa Allah turunkan hujan. Sekiranya Allah tak turunkan hujan, maka kita akan keluar daripada menyembah Allah. Lepas tu dah kena ugut macam tu, hujan pun turun. Mustahil. Jika Allah tidak bersifat dengan iradah, maka dia bersifat dengan terpaksa, atau lalai, atau lupa. Sebab tu kadang-kadang perkataan kita pun tidak ada, kita kata kebetulan jumpa pula kat sini. Kebetulan pula jumpa kat sini. Seolah-olah macam Allah tak lalai. Apa yang kita
buat hari ni, kita berjumpa kat sini ke, jumpa kat pasar tani ke, bertemu, oi dah lama tak jumpa, kebetulan pula jumpa kat sini. Bukan kebetulan. Itu semua adalah atas memang kehendak Allah. Kita nak bertemu hari tu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan iradah, maka dia bersifat dengan terpaksa. Atau lalai. Atau terlupa. Atau keliru. Tidak pasti. Semua perkara ini adalah satu kekurangan. Dan kekurangan adalah mustahil. Kerana Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan. Kekurangan ni mustahil. Kalau ada kekurangan, bukan Tuhan. Kewujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat iradah. Lihat uraian 4 serangkai sifat ma'ani. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.